Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan pengerti Al-Quran, bersama dengan nafsiran Al-Quran, bersama saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan ini setiap hari Jumaat. Kita masih lagi bersama dalam siri Tafsir Surat Ibrahim pada siri yang ke-11. InsyaAllah pada kali ini iaitu Tafsir Surat Ibrahim pada ayat yang ke-24. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala angkat contoh, angkat perumpamaan di antara atau perbezaan di antara kalimah tayyibah dengan kalimah khabithah. Perkataan yang molek dengan perkataan yang tak molek. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala dia sebut tentang ahli neraka sebelum pada ini. Katanya ahli neraka mereka berdialog dan berbalah, berbantah. Duk kata mungku, duk tuduh mungku, kata mung salah. Mung lah ajak aku. Pertama kali dia balah dengan siapa? Dengan ketua-ketua, dengan pemimpin-pemimpin yang mereka ikut dalam dunia. Maka akhir sekali pemimpin jawab kelik kata, mu dengan aku tak ada beza apa ni. Kalau gitu marilah kita pakai rasa, pakai kecap api neraka. Kemudian dia hadap pula kepada syaitan pula. Mereka berkata, munglah syaitan yang buatkan kami jadi macam ni. Jawabnya syaitan, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru. Jawab syaitan jawab kata, bila sudah kasih dah ahli neraka ke neraka, ahli jannah pada syurga, maka syaitan jawab kata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dengan kamu janji yang benar, dan aku janji juga, tapi janji aku ni bohong. Kalau gitu, janganlah kamu marah pada aku. Kan hendaklah kamu marahlah pada diri kamu. Sebab aku tak dapat gapo daripada kamu, sekadar aku ajak ya. Illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Hendaklah kamu marah. Nak murih, nak marah pada diri sendirilah. Jangan duk marah pada aku. Ma ana bimusrikhikum. Aku tak dapat nak tolong kamu. Wa ma antum bimusrikhi. Dan kamu tak dapat nak tolong aku. Pakat duduk dalam ni lah Bapak kita. Ni orang kata ahli neraka, ya duduk ahli neraka dah. Ahli syurga ni wa udkhilal ladina amanu, belum pada ni. Pada ayat yang kita nak baca hari ni. Itu munasabah di antara di antara keadaan orang yang celaka dan tempat tinggal mereka dalam neraka, dan keadaan orang yang bahagia dan mereka itu dapat kejayaan, dan mereka itu juga dapat berada dalam syurga yang disedia oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala dia sebut, dia buat perbandingan, perumpamaan, perbezaan di antara orang yang duduk dalam dunia ni. Dia tu selalu mengucap kalimatan tayyibah. Apakah kalimatan tayyibah tu? Perkataan yang molek. Dengan orang yang mengucap perkataan yang tak molek, kalimatan khabithah.
Nah, di situlah. Nah, sebab kalimah tayyibah ni bawa pada syurga. Kalimah khabithah ni lah bawa pada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya saudara dikasihi. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam ayat 24 insya-Allah sampai kepada ayat 27 kita nak baca hari ini, dan kita akan berenang bersama, tubai bersama dalam kebun-kebun, taman-taman Al-Quran supaya kita dapat bertambah iman dan bertambah keyakinan, bertambah ketenteraman, bertambah keamanan dan ketenangan hati. Sebab tidak ada benda lain yang boleh atau menenangkan hati kita selain pada Al-Quran, selain pada kalamullah, selain pada kitabullah. Kerana dunia ni banyak dengan benda-benda yang menyebabkan hati kita gelisah, susah, gesah, gelisah, susah. Dan maka benda yang nak beri hati kita tu jauh dan hilang penyakit gesah, susah, gelisah ke apa tu, iaitu dengan Al-Quran. Al-Quran adalah ubat. Sampai kepada binatang-binatang lagi. Yang mana saya tanya fok para-para binatang, dia kata bila mereka pasal Quran, pasal derah. Binatang duduk dia. Binatang duduk dengar kalamullah. Lepas tu tak cukup lagi burung mari duduk keliling rumah dia. Duduk dengar kalamullah, duduk dengar perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang hati mereka. Nampak tu? Sebab itulah mana kata manusia lebih pada tu lagi, sebab Quran dia turun kat atas manusia. Kenapa tidak tenang hati? Apakah roya mana yang cok tak ada boleh data lagi dengan Al-Quran? Nampak tu? Banyak kita kita kena ajak orang tu kepada Al-Quran semula. Dengan baca, dengan hafal, dengan faham, tadabburkan maknanya. Itu semua mengata ghidha'ul qulub, makanan untuk hati kita. Makanan nasi tak lebih kena royak dah. Tak ada kena royak piyah. Makanan nasi mana belako, ini lauk tu lauk ni. Rasa tu rasa ni, tapi Quran ni kita kena ajak lagi. Sebab kalau tak ajak hidup dia. Nasi tak ada kena ajak. Dia pergi beli sendiri, dia makan sendiri, pandai makan siapa piyai, makan diri je. Tapi Quran ni saya kena ajak, kena royak, saudara dikasih. Oleh itu kita main baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibah أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Ya saudara dikasih, Alhamdulillah. Kita baca tadi Allah Subhanahu Wa Taala dia gunakan dengan alam. Pertanyaan bukan yang nak kepada jawapan, bukan yang nak jawab pedak, nak pada kita ni mikir. Ambil di surah Al-Fil kita dah ingat kita ke alam tara kaifa, tidakkah kamu lihat, kamu dengar, kamu baca cerita peristiwa Ashabul Kahfi, Ashabul Fili.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pula sama. Alam tara kaifa daraballahu mathala. Tidakkah kamu tahu, wahai orang yang dengar tu, orang yang Tuhan sedang mukhatab, sedang kecek dengan dia. Tuhan sedang kecek dengan kita ni. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala dia tu daraballahu mathala, dia angkatkan satu perumpamaan, perbandingan, angkatkan suatu tuayang. Seumpama kalimah tayyibah ni seperti pokok gapo? Pokok tama yang tayyibah. Wa mathalu kalimatin tayyibah, atau kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah. Perkataan yang tayyibah di sini tu ialah kalimatut tauhid. Kita dah kata la ilaha illallah, dan kalimatan tayyibah ialah al-Islam. Kalimatan tayyibah ialah dakwah kepada Al-Quran. Ini mengata semua ni kalimah tayyibah berlakon. Segala zikir-zikir masuk dalam kalimah tayyibah. Kita dah kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita dah kata la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Kita duk semaya, duk kata apa? Duk kata kalimatan tayyibah. Nampak tu? Dalam kita berdoa hari ya, kita duk kata apa? Kalimatan tayyibah, doa-doa tu kalimah tayyibah belaka tu. Ni tu duk akak contoh. Duk buat perumpamaan, duk buat perbandingan. Bahawasanya kalimah yang tayyibah ni seperti pokok kayu yang tayyibah. Ingatlah kalaulah disebut dalam Al-Quran syajaratan tayyibah, selalu kita kena faham katanya ialah pokok tamar, pokok kurma. Jadi pokok tamar ni, pohon tamar ni, sifat dia tu ada 4 sifat. Pertama kali dia kata kaunu tilka syajarah tayyibah al-manzar wasyakl wa tayyibatu ar-raihah wa tayyibatu thamarah wa tayyibatu al-manfa'ah. Pertama kali pokok tamar tu sebab apa ke molek dia tu? Sebab upah dia comel, bentuk dia comel. Tayyibah, molek upah, molek bentuk. Tayyibatul raihah, bauan dia tu sedap. Tayyibatul thamarah, buah dia tu manis. Tayyibah mana termasuk dalam tayyibah ni boleh ayat manis, bau sedap, comel, lawa, beri manfaat. Wa tayyibatul manfaah, boleh memberi manfaat. Satu pokok pohon tamar ni boleh berlaku. Ambil di batang dia, ambil di pelepah dia, ambil di takar tamar dia, ambil di gapo lagi kita nak ayat hak sakut dengan. Ngah pelepah, ngah gotu, ngah ni. Sampai boleh buat pedah berlaku. Sejak Nabi SAW ni tak ada pohon cengar, pohon mede, pohon mesu, tak ada. Dia ambil pohon tamar ni lah, dia buat halal. Dia buat ferabung. Ni mana kata kalimah tayyibah ni seperti pokok kayu, pokok tamar yang tayyibah. Jadi dengan sebab perkataan yang molek kita dapat faedah. Dengan perkataan yang molek kita nampak molek. Dengan perkataan yang molek bauan kita sedap, bahuan kita sedap. Dengan perkataan yang molek jadi kita ni buah-buah kita sedap. Buah-buahan kita tu sedap, manis teh. Dan kita tu boleh manfaat. Kita nak kata la ilaha illallah, subhanallah, boleh ke apa? Boleh berat timingnya kita, boleh kasih Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani khafifatan 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimah yang ringan bila kita sebut, ringan ya sebut. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timingnya. Mu nak timingnya mu berat. Nak berat kilo. Kata subhanallah al-azim, subhanallah bihamdih. Lepas tu nak Tuhan kasih, katalah subhanallah al-azim, subhanallah bihamdih. Ini makna benar boleh buat
benar bukan ada malam buat kita buat dia. Kita kata subhanallah, bila-bila bawa kereta nak pergi barang, bila-bila bawa kereta nak pergi beli barang, bila-bila kita nak duk tunggu gapo, katalah subhanallah, alhamdulillah saudara dikasih. Boleh Tuhan tu kasih pada kita. Di antara sifat yang kedua dan kepada sifat buah tamar ni atau pokok tamar ni, asluha thabitun. Berkata rak dia tu, asah dia tu, akar dia tu, tunggu dia tu tetap kerah. Cuba tolak. Kalau kat kita kak pahonyo. Cuba tolak balik tak? Tak. Kenapa batas lu? Tolak dah balik. Ila patah. Ila menggaji lain. Ada mau tolak ni balik, ada balik. Kita kejut bila kita tengok. Dia mau tebal pahonyo siap. Waktu dia mau nak akar dia. Kita pahit akar dia tu. Stokor sama-sama bola. Tak. Besar pada perut rajuh lagi. Akar dia aja tu. Kena gali lubang. Cuba. Pasir stil donne ni. Bermolek. Dalam lubang akannya tu. Lubang tunggunnya. Apa pun faham. Dia mau umuh ke dalam kebun nyu. Waktu dia mau tebal. Waktu dia mau upah kata meku. Untuk akar dia. Sosok tu Allah. 10 lubang, 20 lubang. Allah, 20 kereta dah duduk dalam akar aja tu. Duduk dalam bekas akar, bekas lubang tunggunnya. Nak tamung tu 3 mbek lagi dengan tanah tu dengan batas. Habis dah 20,000 dah. Hingga kereta 1,000 kan. 20,000 dah dalam lubangnya. Dalam lubang akannya. Tengok ni. Asluha thabit. Kemah. Marilah ribut biasa mana. Malaikat hak biasa pahu suku tu. Ada pun nak cabut akar malaikat. Akar biasa duduk luar tu suku lah. Malaikat akar biasa duduk dekat sungai. Atau duduk dekat dengan patah. Pasal dia lah mari air laut heret sikit baliklah tu. Ada pun duduk kapung sudah harap balik. Malaikat dia tua, dia patah, dia gapo tu makan dia ibu suku lah. Ni nak atas sifat yang kedua gapo? Asluha thabitun. Ai rasikhun baqin mutamakkinun fil ardi la yanqali'. Asas dia, tunggu dia, bagi kata akar dia tetap kemah, kekal, boleh duduk dalam bumi ni, tak cabut. Kadang-kadang mati 3 rung dah. Tengok nyok tua-tua hak sihat lah. Nyok tua-tua ke sihat. Berapa umur dia ni? Kita tanya ayah kita, ayah kata, mula tok dia lagi ni. Dah ada dah ni. Lepas tu, mula tok dia tu mati dah. Lepas tu, pok dia dah ada lagi. Pok kita tu. Ayah-ayah kita tu. Berapa dah? 2 rung dah. Lepas tu, ayah kita tak ada pula. Berapa dah 3 rung pula. Lepas ni kita pula. Nampak dia? Nampak dia tak ada degih pun di situ. Ngawah tu baik banyak gapo. Dan mana kata asluha thabitun wa faru'ha fis sama'. Mana kata kalimah tayyibah tu sepengah pahonyo atau pahu tamar tetap dia kekal dia. Kemah dia. Kukuh dia, gagah dia. Babe dia tu. Tengok marilah bos sama mana. Getah. Tak gerak dah. Faham dia? Mari air boh. Tak ada kena siapa sekat perut. Sekat pinggir. Selai batai boleh jekar tu. Air duduk ada lama duk start kuning. Lepas tu fok tanah dia ke apa kena takit hauk lah. Ni makna kata dia tak kukuh. Tapi pahu tamar ni masya-Allah, marilah air setara mana dak situ dak degih apa. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga tu dia kata asluha thabitun wa far'uha fis sama' far'uha. Jadi akar dia tetap di bumi, kekal di bumi, kemah di bumi, tunyai dia tunggu dia tu dalam masuk bumi. Tapi far'uha. Apa far'uha? Daun dia. Dah pelepah dia tu tinggi sak naik. Kita tak tengok lah. Tamar tinggi lebih pada 10
10 embik. Ada tak? Tak ingat. Ya utama ni nak sepengah kelapa sawit ya kau besar kau tu. Bahannya ni kau naik. Ya kau naik. Oh, Masya Allah. Jadi kemah dia, tapak dia kemah. Dan daun dia tu tinggi, pelepah dia tinggi, pucuknya pun tinggi, pucuk tamar pun tinggi. Ai kamilatul irtifa' aghsanuha ila al-a'la. Makna tak? Daun dia tu naik atas. Daun tamar tu naik atas dulu. Lepas tu hok jala tu baik, hok mengata ya jala naik atas dulu, boya berat tu jadi sengit, jadi turun tepi. Boya kering kota tu jadi atas. Ya naik atas dulu. Dan ya jauh daripada ufunatil ardi. Jauh daripada benda semah-semah di atas bumi. Tengok nyo. Paha tamar. Daun yo rapat bumi ada. Naik tinggi sak. Malaikat beberapa nyo hak biasa nyo manis nyo apa tu biasa paha dak besar. Paha rendah boleh mek tangi hak tu asal dia lah. Pelepah dia ya berat tu ya tapai bumi lah. Jadi bila pokok tamar tu naik tinggi, bila tubik buah dia tu bersih lah. Moga dok kena angin sok mu kena gapo tak ada dok awah ni dok kena dok kena kucing di anjing ke dok kena dak ni. Dak atas tu. Tayyibah naqiyah, bersih. Sedap, cuci. Khaliyah min jami' asy-syawaibi. Jauh, cuci, bersih. Lot pai. Dah, cak gapo daripada benda-benda hak merosakkan dia. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat pula bagi apa? Bagi buah atau pokok tamar ni, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Dia memberikan apa? Memberikan buah-buah dia tu tiap-tiap waktu, tiap musim. Buah tamar ni banyak musim lah. Tapi dia tu ada musim masuk. Betul panas benar ni yang masuk. Panas 40 ke atas dia masuk. Lepas tu tumbuh pula. Sepengahnya dah. Tak ada kita mengata nyo putus weh. Nyo tak buah weh. Jari. Tapi banyak ke boleh makan sepanjang tahun. Habis hak ni dia mau ambil habis Ada muda pula. Hak muda ada tua pula. Pahau ni habis, pahau ni pula. Sepakai nyo lah ni tu apa kau? Nyo mari tu kau kena naik mak 30 kok stay, 50 kok stay kena molek. Kena masa naik molek. Lah ni banyak dah. 5 kok stay pun dia mau tawar lagi. Makna kata nak ayat kata buah dia tu tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Dia memberi buah-buah tiap-tiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai tuthmiru kulla waqtin waqatahu Allah li ithmariha. Jadi buah tiap-tiap waktu yang Tuhan telah tanah dah li ithmariha untuk mengeluarkan buah-buah dia dan memudahkan wa ijadihi wa taysirih. Nampak tu? Sebab apa? Pokok lain, pokok tamar ni sepanjang tahun dia buah, pokok-pokok lain dah dia musim dia lah ni nak habis dah. Lepas tu moktah musim dia lah ni nak habis dah. Buah gapo? Mangkuk kurang dah lah ni. Mak kata mari musim lepas dah ni syukun pula. Lepas pada syukun pula musim pauh pula. Lepas pada musim pauh pula musim bang kata musim taktim pula pasal dia. Hidup musa, hidup musim, hidup muta, hidup putar gi mari. Hidup pusing gi mari tu. Ni nak kata perkataan yang molek ni seperti pokok tamar ni lah. Seperti apa? Pokok tamar ni lah. Syajaratin tayyibah. Kita kecek, kita ucap la ilaha illallah. Ya tumbuh akar dia kemah dari bumi. Lepas tu kata la ilaha illallah tu ya pucuk naik. Daun dia tu tinggi nak sampai ke langit. Lepas tu boleh faedah nak hari. Boleh faedah semua dalam hidup kita dengan sebab kita kata la ilaha illallah. Dengan kita baca Quran. Hak kita duk makan sedap, hak kita duk pakai moleh, hak kita duk selamat, duk gapo tu tanya mai mana? Tidak bukan ni panggil terkesal daripada apa yang kita duk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain duk kena jenuh, orang lain duk kena jenuh kena jenuh dalam hospital tu. Nampak tu? Tapi mana kata
Tuhan jaga kita dengan sebab apa? Sebab boleh hadir dengan kita tasbih. Boleh hadir dengan kita ucap la ilaha illallah. Boleh hadir dengan kita ucap apa? Ucap alhamdulillah. Atau panggil tempat dah dia tu. Hak tu dalam dunia. Lepas di akhirat esok. Kita kata la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah tu lebih berat pada gapo-gapo lagi. Di hari kiamat esok. Maka kita kena khabar, kena sedar dan kena tahu katanya, kita dah kata ni. Akan tolong kita ni. Tuhan lah tolong kita. Bukan kalimah ni tolong kita. Kita kata lagu ni, Allah tolong kita. Kita tasbih pada Allah, Allah tolong kita. Ya saudara dikasihi. Nah, ini mengata perumpamaan kalimatan tayyibah. Ya saudara dikasihi. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa kalimah tayyibah ialah apa? Qaulu la ilaha illallah, ialah perkataan la ilaha illallah. Wa anna asy-syajarah at-tayyibah hiya an-nakhlah. Nah, dan syajarah yang baik tadi, syajarah yang molek tadi ialah apa? Ialah pokok tamar, pokok kurma. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud katanya ialah syajarah tayyibah ialah an-nakhlah. An-nakhlah seperti diriwayatkan juga daripada Anas dan Ibnu Umar daripada Nabi SAW katanya kalimah tayyibah ni, syajarah tayyibah ialah nakhlah, ialah pokok kurma. Satu hadis lagi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Nabi SAW bersabda, akhbiruni an syajarah tushbihu ar-rajulul muslim atau kar-rajulil muslimi لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هي النخلة. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, satu ketika kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, "Akhbiruni an syajaratin tushbihu ar-rajulul muslim." Mintalah kamu tu cerita pada aku berkenaan dengan satu pokok kayu yang serupa sama dengan seorang lelaki yang muslim. Tidak luruhnya, tidak rusaknya, tidak punahnya. Daun pokok itu tak kira lah waktu panas kuat atau waktu sejuk kuat. Maka Ibnu Umar pun dia duk wasa kata pokok tamar dah. Dia duk wasa kata pokok tamar dah. Boleh dia nak jawab lah. Tapi dia kata, tapi aku nampak Abu Bakar duk dia, Umar duk dia. Tak kecek pun awak tahu. Fakari tu, maka Ibnu Umar kata aku pun tak sukalah nampak nak pergi jawab. Sepengah padahal dua orang tu lebih alim pada gapo lagi, Umar dengan Abu Bakar, tapi dia tak jawab. Dia nak dengar pada Rasulullah SAW. Maka aku pun tak berani nak kecek lah. Tak suka nak kecek lah. Aku pun dia juga. Falamma lam yaqulu syai'an, tatkala mereka itu tak ada kecek. Tak ada kata apa. Abu Bakar pun tak kata apa. Umar pun tak kata apa. Maka Nabi SAW bersabda, dia kata, hiya nakhlah, ialah pokok apa? Pokok kurma, pokok tamar. Maka di sini bila kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala bila dia akad contoh, tujuan tidak lain tidak bukan untuk nak ziyadatu ifham, nak bertamu faham. Dia kata dah la ilaha illallah tu, tapi nak sedap lagi perkataan la ilaha illallah tu sepengah buka taman dah. Comel rupa, molek bentuk, teheh batal, beri pedah, akar dia tunjuk dia dalam, daun dia naik halau ke langit. Ni mana kata Tuhan nak bertamuh ke apa? Bertamuh ifham, kau bertamuh faham, wa tadhkir, dan nak beri peringatan, wa idhatun, dan memberi nasihat. Wa taswirul lil ma'ani, lepas tu nak beri gambar, nak dapat molek, nak dapat mudah.
Ya fak kita ni, kalau kita akak contoh, ya suka dah. Kalau wayak saja dak adi. Wayak kata kita kena faham, kita kena yakin kata rezeki kita Tuhan tanda. Kalau dah lagu tu kita tak faham. Kena duk oyak ke dia kata sekian. Kalau hak kita dah kita pergi lewat wa rizquka laysa yanqusuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al-ana'u. Ni Imam Syafi'i kata wa rizquka laysa yanqusuhu at-ta'anni. Rezeki kamu tak akan kurang walaupun kita pergi cari lewat. Kalau hak kita situ. Kalau wah dia hak luruh kita ke situ. Kalau bukan hak kita, tadi rima, tadi babi hutan, tadi orang lah. Bukan rezeki kita tu. Wa rizquka laysa yanqusuhu at-ta'anni wa laysa yazidu fi rizqi al-ana', dan rezeki tidak boleh tambah walaupun kita sungguh kerja setara mana. Dia mana kerja ambil 8 jam ya, boleh 300 lebih. Cukup tidur dia tu. Cukup makan dia. Dia morning, gapo dia morning kerja ro tepat. Jadi jam. Ambil di pukul 7 pagi siapa pukul 7 malam. Kelik rumah manis start pukul 9, 9 dan 9 malam, jadi jam siapa pukul 6 pagi. 2 tempat kerja. Nampak tak ada kaya ni? Letih ada. Apa? Rezeki tu. Duk di Allah. Banyak sikit tu kita rasa terbanyak, tapi cuba tengok. Saya mikir dengan pada diri saya sendiri. Dia ada duit dikocek siap. Mula nak beli tu, nak beli ni. Mula mikir nak beli tu. Dia duit tak ada dia. Pakai kaya ke tu? Kaya. Mana kata taklah ada duit. Ada duit mula nak beli. Ada seorang tu, orang bukit orang Islam lah. Dia duk kapal dia molek lah. Duk molek, duk tenir, duk senik. Lepas tu tak payah padu dia. Lepas tu dia pun tak ada padu. Waris-waris pun tak ada bergaduh po. Bopah dia boleh ke apa? Dia boleh dia beli daun judi tu, atau dia beli ke apa? Dia beli apa panggil tu? Salak ke apa? Dengan taban tu. Beli beli huai. Dia beli huai 80 kok ya. Boleh sampai ke 30 juta. Rawan satu harai lah, selain harai lah. Boleh 30 juta, dia mau tahu pakak mari lah kok tu kau ni. Pakak mari, pakak nak butai, pakak nak penyek, pakak nak gapo dulu. Lepas tu jadi dia serabut kriak ni. Baru ada banyak kriak pula. Takut dia mau ambil, takut dia mau minta, takut dia mau nak butai, takut serabut tidur negara juga. Dia duit banyak ni. Duit tak ada pun supaya juga, duit tak ada rasa nak makan apa. Tak ada sipir, tak ada gapo. Islam ni tengah-tengah. Tapi kalau kita tak ada duit, tapi kita jenis orang yang mudah, rajin cari, nak makan kebun, dalam getah lagi apa ada umuk ni kebun ni. Nampak tu. Rajin tu muka, boleh hikal lah. Hoseng tak ada kena kriak banyak lah tu. Hal sungai lepo. Jadi nak kata akak contoh tu orang yang dah faham dah. Orang mukmin duduklah sujud. Saya dengar sama. Dia mau nak bayar. Orang mukmin duduk sujud sepengah ikan duduk dalam air. Kena dah. Nampak saya cakap. Tenang, tak satu main le sujud, duduk baca Quran, ngatuk tidur. Dah masa itikaf lah masa tu kena tu baik hijau. Orang munafik duduk dalam masjid sepengah burung, duduk dalam sarai, kelepar menuluh pala-pala saya. Bulu ni luruh habis. Ekor ni tak ada bulu dah. Pala ni habis luka. Apa gelepar. Orang munafik kata. Sependuk kalau pergi sijik. Nak tubik angap-angap. Nak gapo angap-angap. Cuba tak seduk. Molek ya bagi. Apa? Mudah faham. Mudah faham. Ya saudara dikasih. Jadi, Tuhan akak contoh ni tujuan apa? Tujuan nak wi qalbi faham, nak wi peringatan, nak wi hilang kesamaran, nak wi hilang kekeliruan. Boleh nampak dah. Wayak kata kalimah la ilaha illallah ni kalimah faedah. Faedah. Kalimah yang comel, comel la ilaha illallah.
Tapi akak contoh pup, oh gamar lu dah. Akak contoh pup, nampak lu dah. Akak contoh pup, nah, tahu lu dah. Fi hadha laftun atau laftu nadharin yad'u al-insan ila at-ta'ammul fi 'idhami hadha al-mathal wa tadabbur fihi. Betul lah. Tuhan ni selalu dia tanya kita. Dah, dia royak alam tara, tidakkah kamu tengok? Ya akak contoh lagu ni tu. Orang mudah faham dah. Orang mudah tahu dah. Saya royak kata, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka tengok pada binatang unta bagaimanakah Tuhan menjadikan dia? Tu dah. Baik kata kaki dia tu tak serupa kaki lembu. Tak serupa kaki kambing. Bila dia jalan daripada pasir tidak selai kaki dia. Dia boleh buka kayai, dah, boleh buka kemai buka. Jadi jalan atas padang pasir tak ada selai kaki. Pas bibir mulut dia tu tebal, setengah isi dah. Bila yang makan apa? Yang makan buah-buah hak tajam-tajam, daun-daun hak tajam-tajam, hak dak di padang pasir tu. Maka khop. Sakit tak? Tak ada perasaan di bibir mulut. Apa? Tuhan jaga. Ya lah kena kita kena duri ke. Duri ke pula. Tulai ke. Kena duri go tu selerak kita ni. Dan dia ni masya-Allah. Lepas tu tengoklah pada uta. Dia boleh taruh makan ni tak minum sebulan dia boleh duduk. Kuasa Tuhan. Nah. Binatang yang apa? Binatang yang sabar tinggi. Tetapi sebaliknya ada juga bila kita ngaji hauta. Dah. Dia tu ingat kepada orang, kepada siapa yang menyakiti dia walaupun lepas dah 10 tahun, 20 tahun. Misalnya saya wasa katok dia, wasa rodel dia semasa dia halus misalnya. Boya besar tu dia ingat atau demo ning lah. Dah, yang pihak aku. Demo ni lah buat nyanyi pada aku. Boya besar esok dia kiki. Ada-ada dia balas dengan saing dia. Dia jijak. Dia tekuk panjang ke. Dia jijak atas tekuk saing dia. Aci mati baru lepas. Kadang-kadang dia gerai dah yang makan daging saing dia. Ya balas ya gapo ya go tu go ni. Dia mari duk ambil tubuh dia duk atas tekuk saing dia. Aci nyawa tak ada mati, baru mati tu dia makan. Bukan jenis makan daging uta ni. Tapi dia tu gerai dah panggil kata ahqadu min ba'ir, tak ada lagi orang hak payah bak orang hak dene. Dia berkedeki dia dene. Dene makna kata nak telai tak turun, nak lupa. Dah. Tak apa, tak boleh lupa sekat abu. Kalau ingat situ, boleh buat tu barulah dia itu. Barulah dia boleh percaya. Ni makna kata jenis-jenis huta ni dia jenis dah betul tu. Betul lah. Tuhan suruh kita tengok. Tengok dan kelih dan ferati. Ni pun sama. Perkataan ini perkataan apa? Perkataan yang yang berkata yang molek seperti pokok apa? Pokok tamar tadi. Rupa comel, betuk comel, kukuh teh, dalamnya dah. Akar dia dan tunggu dia, tingginya, pokok dia, daun dia. Boleh beri pekda sama kepada apa? Kepada orang. Masuk juga kalimah tayyibah ni ngajar orang. Katanya Suri Saleh. Katanya setiap perkataan kalimah tayyibah umuman. Nasihat ke? Buat post. Fak kita hari 9 ni. Hari 10. Katanya hari 10 betul dengan hari Khamis depan. Mana tahu kita siapa royak? Tak boleh baik darah. Jangan perkataan itu. Dapat kita pakai puasa Ashura dah. Tuhan nak ampunkan dosa yang telah lepas. Nampak tu? Tuhan nak ampun dosa yang telah lepas. Lepas tu, fak kita ni kena ke apa? Kena sapa. Hak sapa tu dia di kalimah tayyibah. Bila kalimah tayyibah ni kita telah supaya pakai kayu dah. Comel dan lawa betuk dia. Kukuh dan kemah. Dah.
tunyai dia dan akar dia. Tingginya, daunnya dan boleh pedahnya semua. Dia pokok tamar, sebuah tamar tu. Lepas tu, dah boleh beri manfaat sepakai kita mati dan kita bersama dalam akhirat pula. Ni makna kata kalimah tayyibah ni. Ni makna kata tu baik makna umum. Boleh juga setara dikasih. Selepas pada tu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebaliknya. Dan saat ni kalimatun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha bi'izni rabbiha. Dia memberi buah-buah dia kulla hinin, tiap-tiap waktu sepanjang tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Patah ayat kata wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa dia akad contoh, akad tuayang buat perumpamaan kepada manusia linnas. Tak kira orang Islam kafir, asal dia manusia, mudah-mudah mudah-mudah mereka itu yatadhakkarun, dapat peringatan. Sebaliknya, wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan kalimat al-kufri. Kalimah apa? Kalimah kufur ni seperti kasyajaratin khabithah. Kalimah yang tak molek, racun dia tu kuat, bahaya dia tu kuat, dan panggil kata benar tidak memberi faedah pada kita. Khawi kita teruk ada, supaya kita ngajar ikut say. Nanti Tuhan panggil kata Tuhan kira habis, Tuhan panggil kata ambil perkataan itu timai, tak ada harga, tak ada berat apa, maka masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Mana kata Allah Subhanahu wa taala nak ayat kata sifat kalimah yang khabithah ni ialah kalimatul kufri. Orang tidak mengucap dua kalimah syahadah, demo ni kalimatul kufri. Demo ni seperti pokok kayu yang syemar, yang rusak, yang tak molek, yang jahat. Seperti syirik. Syirik ni seperti apa? Kalimatin khabithah. Syirik dalam kecepan, dalam perbuatan kecepan ni. Mujo kita ni. Nyamung. Nyama. Atau, jadi go tu, jadi go ni. Mana kata suwe atau gapo saja kita ada kata tu. Benar lagu tu benar jadi kalimah khabithah. Maka bila kalimah al-kufri dan kalimah syirik, nampak tu? Ialah kasyajaratin khabithah, seperti pokok hanzal. Pokok hanzal ni apa? Hanzal ni pokok berduri. Berduri, pahit. Akar dia tak dalam, jek kaki balik, patah. Sebab kita kelih batai apa? Batai hanzalah ni. Hak dia mau jual lah ni ke? Hak batai lalu. Batai ada duri. Jatuh sikit patah. Tak ada itu. Pak kemah dak. Tak lawe. Udara kena jiruh acak-acak sikit dak start kecuk. Mudah mapuh. Mudah binasa. Mudah tak molek. Mudah nak habis umur. Ni mengata syajarah hanzalah. Misal seperti pokok kayu yang tajam, yang duri penuh tu lah. Ini seperti mana dicerita oleh Anas mauqufan fima rawa Abu Bakar Al-Bazzar. Ada marfu'. Maka sifat dia tu, sifat syajarah khabithah ni, sifat pokok kayu yang tak molek ni, yang keji ni, sifat dia 3 sifat. Saat ni pokok kayu tayyibah tak ni 4 sifat. Kasyajaratin tayyibatin. Comel rupa, comel bentuk. Asluha thabitun. Akar dia, tunyai dia dalam, tetap, tegak, kemah. Wa far'uha fis sama'. Dan ujung dia di langit. Daun dia tu naik, menjelang langit.
Atau jilat langit, dalam tertinggi doa. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, memberi makannya, memberi buahnya. Pada setiap atau sepanjang tahun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak syajarah tayyibah. Adapun syajarah khabithah ni, tu ayat macam mana? Pertama kali khabithah, Tuhan sifatkan syajarah tak ni, pokok tak ni seperti khabithah, syemak. Keji. Keji dari segi apa? Dari segi rasa pahit, tak sedap. Lepas tu tak cukup lagi. Fiha madar. Boleh mudarat. Makan pokok tu jadi kita mudarat. Bau dia pula tu. Bau tak sedap. Nampak tu? Katanya alhamdulillah ni, ada setengah ulama kata bau putih. Bau tak sedap lagi apa tu. Katanya duri. Duri bahaya makan pun duri. Orang makan dia ke orang makan kulit dia? Orang makan dia. Pas orang makan kulit dia ustaz tu. Tak tahu dia mau buat gapo kulit dia tu, dia mau baju ada, dia mau buat lainnya kisah dia baju ada. Tapi dia mau makan kulit dia wallah alam. Boleh ada orang makan wallah alam. Tapi orang kata kita tu tidak sentuh benda lagu ni. Apa? Sebab benda lagu ni tu benda hak sakut dengan kekufuran. Dengan syirik, dengan syirik, dengan dengan kekufuran. Benda lagu tu mudarat untuk kita. Cuma pula najis. Lepas tu tak ada tauhid, tak ada bersih. Akidah kita selerak punah. Ini kata sifat mula-mula. Sifat yang kedua bagi syajarah khabithah ni, ujtuthat min fawqil ard ay uqtuli'at wastu'silat. Disenyuh, dicabut. Pokok kayu lagu ni mudah balik, mudah. Dia panggil tak akar dia tu tahu ya. Dicabut tu baik. Sebab kita dah kelih halus tu. Orang dah jual 5 kop, 10 kop kan. Dalam pasul halus tu. Daun duri tu, pokok duri tu. Panggil tu mudah cabut, mudah gapo. Walaysa laha aslun wala irqun. Atau wala araqun, wala irqun. Araq peluh, irqun ni mana kata akar. Tidak ada tunjih dan tidak ada akar. Begitu juga syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak ada hujah. Mana laktan kata boleh syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mulah tu royak, demon ni royak. Lepas tu dak yang mana? Kata syirik boleh syirik dengan Allah. Boleh kita nak pergi pegang dengan takar cacing. Yang main milaktan, susuk yang namanya arum pakar. Susuk yang namanya arum pakar. Lepas tu ustaz, masa muka nak balah. Lepas tu, hak hadis, hak lari, hak apa pakar takar cacing, pernah benar. Hak hadis, hak lari, duk syirik, pernah benar. Hak hadis, hak lari, sihir, pernah benar. Jadi mereka itu tidak ada akal, tidak ada tunjih, nak kecek, nak gapo. Tengok orang yang tak faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak faham sunnah Nabi, khuduk main pelik-pelik, khuduk main ikut si akidah dia tak kemah. Takut kadang-kadang guna hatu gatik, jin gatik, duk saingan jin gatik, duk gapo syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah. Duk jamung ni. Duk tujuh panyi ni, duk percaya ni, etikak ni, mana tahu? Sepengah pokok kayu tak ni, tak ada kemah. Orang bersyirik dengan Allah SWT ni, dia mau belakang. Mana ustaz, mana nak apa, nak doa Nabi tak? Faham ustaz, doa Nabi dalam fubat sihir. Punya khabar kata pergi cari tak bawa motu. Pula dah. Punya pergi cari tak nujun ni. Suk-suk pergi di wat. Wat Shanghai. Pergi wat Pia, wat gapo. Kat mana? Kita kata dah lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku.
Kita duk molek boleh tak? Duk molek tak apa. Tapi juga agama serah pada Allah SWT. Tapi kita ni orang Islam nak cari buat apa? Nak pergi di gereja tu, di buk tu, di waktu ni. Cari ubat ke apa? Okey, saya sah. La haula wala quwata illa billah. Mana tahu kita nak main lagu tapi bang kata kita tak tenang. Kita tak kemah. Ikut orang usik. Akidah dah kita tu tak ada kemah. Dia mau kata malah Lailatul Qadar. Dah tubik air pada wami macam tubik. Gi mari nayuk botol, fak kijak botol tak dak li pahit pecah lek wah tu. Kita ni percaya lagi riuh dah. Nampak tu? Dia mau kata ada beruk putih di kawasan Kota Baru tu. Kota Baru Nibong tu. Bakak gila, ambil amal, ambil berkat, ambil gapo. Gi mari dia mau kata, "No, tu dia cari ni pia." Dah Sultan Perleh tu duk cari tu. Buruk lucu. Lepas tu dekat dengan Caidan, dekat apa ya lakah main lagi, jumpa dengan orang. Buruk putih. Kita ni lagi dah. Acak, lagi dah. Kuro pala 3. Siap. Lagi fak kita pakai percaya hati raja pala 3. Sebab kita naik highway naik tangduan nak pergi di airport tu nampak ada. Dah, besar buat raja pala 3. Ni kita boleh hari kalau akidah tak kemah sini lagi pakai duk percaya habis. Nampak tu? Banyak mudah kita percaya kalau kita akidah tak kemah. Kita tak ada kalimah tayyibah, kita tak ada kalimah khabithah. Duk syirik ratik, duk kufur ratik, duk tak turut sunnah ratik. Fahamulah nak reka-reka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sifat yang ketiga, bagi ke apa? Bagi syajarah khabithah ni ialah ke apa? Ma laha min qarar. Tidak ada bagi dia ketetapan atau penetapan. Tak ada tetap, tak ada cutjun. Orang yang tak ada kalimah tayyibah ni, orang ada kalimah khabithah, tidak ada pendirian, tidak ada cutjun. La haula wala quwata illa billah. Ni, mana kata? Lagu tu lah. Ni tu akak contoh molek benar lah. Kalimah khabithah ka syajaratin khabithah. Tak sedap, tak manis, haid pe, buah ke makan jadi mudarat, jadi kau sakit. Lepas tu, mudah cabuk, mudah buai sepangat upuk dah. Heret cabuk dengan tunggu-tunggu dengan apa? Dengan tunggu-tunggu, dengan kalau tunggu ada, dengan akal-akal. Lepas tu, tak jun. Tak ada yang jun tak. Tak ada atau duduk tetap tak. Setengah upuk jatuh sini, tubal situ. Tumbuh situ. Tak ada tak. Dia dak, dia faham dia kena tanam molek, bukan tumbuh ikut save faham dia. Malaikat kita capak, kita gapo tu. Kita lupa nak tanam, naik hak tu sukulah. Ya saudara dikasih. Jadi ini kita dapat arti bahawasanya sifat-sifat yang Tuhan sebut ni memang kata sempurna lah sifat dia tu. Semar, tak comel, mudarat, mudah cabuk, tak ada tak ada tetap. Inilah panggil perbandingan di antara kalimah al-haqqi dengan kalimah al-batil. Tengok. Tuhan duk suruh kita timbang. Timbang di antara kalimah benar dan kalimah batil. Kalimah benar ialah kalimah tauhid, kalimah iman. Nampak tu? Kekuatan yang tetap, yang boleh kita menghadapi, boleh kita kata letakkan pendirian. Marilah kawit bersama mana kita beriman, tak ada kriak gapo ni. Mari kita fubak, mari kita beringat, mari kita kita jaga-jaga. Kena dah kita fubak. Fubak dah gapo mati klik pada Tuhan. Tak ada lagi lain lah kita. Ada kata dia membek buah dalam tong sapoh dak ni. Klik pada mana? Klik pada Tuhan. Batuk star ya. Nyawa tak ada star mati. Wagi hospital. Boh. Go tubuh go nak hidup tapi mati. Mana tu Tuhan duk nak dia tu. Tuhan duk nak panggil dia klik. Habis dah masa mu weh. Pana kawit mari habis orang tua. Tak ada habis dah. Sayang kita hak kasih-kasih, hak kita kasih dia ke apa nama tu habis. Nyembek dia.
Sang rapat kita habis mit dia. Weh, mit mana gimana? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap kita beriman ni, kita boleh tahu kata akidah kita tu boleh. Boleh apa boleh menghadapi macam ni. Boleh menghadapi syayatinul insi wal jin. Boleh menghadapi syaitan-syaitan manusia dan jin. Boleh menghadapi sihir, boleh menghadapi apa saja apa kita ada kalimah ni. Ada pun kalimah batil, takut. Bimbang, ikut orang usik, ikut orang kata. Nah, mung ni tak ada syiarah mung ni. Buat apa nak syiar? Mung ni jin 1000 ekor dah. Mung ni nyakit mak ring ni, tak ada syiarah, tak ada okak syiarah. Weh. Hei bang mung ni Tuhan suruh mu fubak ya. Siar tu Tuhan. Ada pun dok kata mung tak siar dah. Mari mung mati dulu pada orang sakit. Ada juga. Nampak tu? Yang mana seorang syekh cerita katanya. Seorang sakit ni dia tu bang kata dibawa oleh kereta romban pergi di hospital, mak ambil di rumah dah ada. Sampai di kong tu kereta tu sialak tu balik. Ya tu dok atas katil. Diikat kemah. Balik tak ada rasa apa lah. Nung debar dengan payaban dengan apa tu mati belako. Tanya kata, pia ambil pia. Ya aku sakit tapi tu ambil orang segar. Kat mana? Pia tu belako. Setara dikasihi. Ni, mana kata orang yang ada syirik, ada kufur, dhaif, lemah dia tu. Tak ada faedah untuk diri sekabuk. Bahkan tak ada tetap, tak ada kekal. Maka ashabul kalimatil ula, fuak-fuak hak boleh hak ucap kalimah pertama ialah al-mu'minun. Wa al-kalimah ats-tsaniyah, kalimah khabithah ni oleh ke al-kafiruna wal usah. Orang yang kafir dan orang yang neraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali Tuhan ayat kata, Tuhan tathbit, ketetapan kepada apa? Kepada orang beriman. Dengan perkataan yang tetap dalam dunia dan akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah SWT nak ayat kata, Tuhan menetapkan ayat atau orang mukmin, orang berjaya. Nampak tu? Mereka itu boleh ucap, boleh kata kalimah tayyibah. Maka Tuhan pun menetapkan dia, memberi kehormatan, kemuliaan. Boleh dia kata la ilaha illallah belum mati. Dalam dunia baru berjumpa pula dapat Allah SWT. Boleh tengok Tuhan sendiri. Masya Allah. Ni mengata orang beriman. Ada pun nanti kita sambung pula insya-Allah. Panjang lagi kita nak kecek. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah SWT menyesatkan orang yang zalim dan Allah SWT buat apa yang dia kehendak. Masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kita akan sambung pula pada siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.